Bisa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12 sehingga ayat 68, iaitulah kisah tentang Nabi Saleh dan kaumnya Thamud yang dihancurkan ataupun dimusnahkan oleh Allah SWT dengan perkikir daripada langit, dan kemudian gempa bumi ataupun gegar daripada bumi sehingga bangunan kediaman mereka runtuh dan mereka ni mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Malam ni kita sambung sedikit lagi perbincangan ayat seterusnya, iaitu ayat 69, yang mana dalam ayat ni menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga menyentuh tentang anak saudara dia, iaitu Nabi Lut. Nabi Lut salah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya saya sebut tu tidak banyak nabi ni yang berada pada satu masa, dua orang berada pada satu masa. Dalam beberapa kes saja, iaitu Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, Nabi Musa dengan adik dia, dengan adik-beradik dia Harun, Nabi Sulaiman dengan ayah dia Nabi Daud, Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Itu antara nabi-nabi yang hidup sezaman. Lain-lain nabi itu biasanya mereka sore-sore pada satu masa yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat seterusnya ni yang kita akan baca pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labitha an ja'a bi'ajlin hanir. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang mengembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, sesalam sejahtera kepadamu. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Maka tidak berapa lama selepas itu dia membawa jamuan untuk mereka, iaitulah seekor anak lembu yang dipanggang. Bawah ni dia tulis, mulai dari ayat ini diceritakan pula perihal Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malaikat-malaikat yang diutuskan kepadanya untuk menyampaikan berita yang mengembirakan bahawa dia akan memperoleh seorang anak, serta menerangkan bahawa mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membinasakan kaum Lut. Jadi kisah ni sebenarnya malaikat ni dihantar oleh Allah SWT untuk memusnahkan kaum Lut. Tetapi dalam perjalanan ni Tuhan perintah supaya singgah bertemu dengan Nabi Ibrahim dan membawa berita gembira, iaitu isteri dia Sarah ni, isteri pertama dia akan mengandung. Sebelum pada tu isteri dia Hajar sudah pun mengandung dan melahirkan anak, iaitulah Nabi Ismail. Sarah ni yang berumur tua ni, tak silap saya dalam 80 hari kalau kita lah ni. Pada waktu tu pun tak boleh anak lagi dan mengharapkan anak. Jadi Tuhan hantar malaikat ni mari bawa khabar gembira, iaitu cerita kepada dia. Dia akan ada ayat selepas pada ni lah. Ayat selepas ni menceritakan dia akan memperoleh seorang anak. Dan bila malaikat tu mari, kebiasaan orang Arab ni, termasuklah Nabi Ibrahim ni, dia memuliakan tetamu, lalu dia hidar dengan seekor anak lembu yang dipanggil. Sembelih anak lembu nah. Sebab tak silap saya tiga orang malaikat. Tiga malaikat ni turun berupa dengan rupa manusia. Jadi bila dia singgah bertemu Nabi Ibrahim, mula-mula Nabi Ibrahim tak kenal. Dia tidak share. Dia boleh share ni bila ni ada cerita lepas ni, kita cerita belah-belah sebelum kita masuk ayat seterusnya. Jadi dalam tafsir tu disebut bila mereka mari dengan rupa yang segak, muka yang segak, tampan, lalu Nabi Ibrahim layar dia dan bawa tubik anak lembu. Jadi bila tubik anak lembu ni malaikat tak makan, muka malaikat ni tidak seperti kita makan. Kita ni makan belaka. Dia ni memang tidak makan, tidak minum.
tidak makan. Jadi Ibrahim terkejut, takut. Dia merasa takut bila malaikat ni tak setuh makan ni. Karena orang Arab ni dia bila tetamu mari rumah dia, adat orang Arab dia kena jamu. Kalau orang sapai, kita panggil istilah orang sapai ni, dia 3 hari 3 malam. Dia kena ra'i, makan minum gak belayar betul-betul. Tu amal orang Arab. Dan tetamu ni pula kalau dia mari dengan tujuan baik, dia akan terima layanan tuan rumah. Tapi bila tetamu ni pergi rumah, kita tuan rumah akak makan ni, dia tak makan. Maknanya dia mari dengan niat jahat. Sama dia mari nak katok, ataupun nak bunuh, ataupun nak meropok. Itu cara orang Arab. Cara orang Arab. Jadi buat Nabi Ibrahim pun akak lah. Bi'ijlin hanis, seekor anak lembu yang dipanggang. Ini ayat seterusnya cerita 70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka apabila dia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, iaitu malaikat tak makan, pakat tak setuh makan ni, maka dia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Nabi Ibrahim pun mari perasaan tak sedap lah. Moga anak lembu panggil ni bukan main-main. Dia anak lembu panggil ni memang sedap lah. Di tanah Arab ni sohu. Anak lembu ni kalau dia buat lauk, buat gapo ni memang sohu. Sebab dagingnya lembut, muda, kita biasa jaring sembelih anak lembu. Jaring sembelih, kita biasa sembelih ibu bapa. Tapi orang Arab ni memang kebiasaan dia ambil anak muda lagi. Sebab dagingnya memang lembut dan sedap. Jadi dia rasa takut dari keadaan mereka yang tidak menyentuh makanan tersebut. Melihat kecemasan itu, melihat kepada keadaan Nabi Ibrahim yang cemas itu, malaikat itu pun berkata, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutuskan kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Barulah Nabi Ibrahim ni sedar kok mari itu malaikat. Sebab dia menyamar berupa dalam rupa pemuda yang tampan. Pemuda yang tampan. Ayat seterusnya dia kata bila keadaan macam tu, wa mra'atahu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar, lalu dia tertawa kerana hilang perasaan takutnya. Bila hilang ada perasaan takut, tahu malaikat mari, sukalah. Mula-mula tu kenaling. Maka kami pun memberikan berita yang mengembirakan kepadanya melalui malaikat-malaikat itu bahawa dia akan mendapat seorang anak, iaitu namanya Ishaq. Dan sesudah Ishak, dia pula akan mendapat seorang cucu yang akan dinamakan Yaqub. Yaqub. Jadi Tuhan royak melalui malaikat ni. Di bawah ni ditulis, isteri Nabi Ibrahim yang dimasukkan dalam ayat inilah Siti Sarah, yang pada masa itu sudah tua. Dia merasa heran mendengar berita bahawa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak Ishak dan akan mendapat pula seorang cucu Yaqub. Jadi terkejutlah dia, umur tua dah. Tiba-tiba malaikat kata mung ni boleh anak. Terkejut tak kata ke dia lah, kena kita umur 80 90 orang mai royak mung ni ngandung pula. Boleh kabut juga sekali turun. Umur tu bukan umur dia dah. Dari segi adatnya gitu. Jadi tapi Tuhan ni nak royak, Tuhan royak selalu. Mari anak ni nama Ishak. Lepas tu boleh cucu pula. Makna 2 generasi tu. Tuhan cerita ni siapa 2 generasi, anak dan cucu sekali. Lalu bila dia dengar ini, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Isterinya berkata, iaitu Sarah, sungguh ajaib keadaanku, dia kata. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan. Peliklah muka sama-sama tua. Nikah lama tak mengandung, tiba-tiba tua ni baru nak mengandung. Jadi memang di segi akal kita manusia biasa memang pelik. Tu yang dia kata ni. Lalu malaikat jawab, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah amat terpuji
lagi amat melimpah kebaikan dan kemurahannya. Lalu malaikat jawab ni, bawah tu dia tulis, malaikat menolak perasaan hairan yang dilahirkan oleh Siti Sarah itu kerana dia sebagai seorang isteri Nabi yang terdidik di rumah Nabi tidaklah sepatutnya merasa hairan tentang hal itu kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa melakukan segala apa jua yang luar biasa. Jadi malaikat royak ni ata'jabina min amrillah. Malaikat pun tak suka lah Sarah ni terkejut. Sebab Sarah ni isteri Nabi. Jadi sepatutnya isteri Nabi ni dalam keadaan dididik oleh Nabi, dia tidak rasa pelik. Tapi itulah sifat manusia. Bukan dia tak boleh terima, tapi terkejut. Terkejut. Sebab kita lah. Kita ni ada tika kita terkejut. Walaupun benda tu, kalau kira dari segi dengan kuasa Tuhan, tak ada benda yang pelik di atas dunia ni. Sebab kita ngaji sifat 20 kan. Tak ada benda yang mustahil. Mustahil ni hanya pada sifat, pada zat dan sifat Tuhan. Tu mustahil. Lain pada tu tak ada benda mustahil. Sebab apa? Sebab kuasa Tuhan ni tidak terbatas. Tu nak ayatnya. Kita ngaji kan tu. Jadi walaupun tua lagu mana pun, kalau dia Tuhan takdir nak mengandung, dia akan melahirkan anak. Ini benda yang memang bukan pelik lah. Bukan pelik bagi kita orang yang beriman. Kerana kita ngaji kan Tuhan ni maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Tuhan ni maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Yasin pun disebut innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Tuhan ni dia cukup dengan ayat kun je. Jadilah, Tuhan kata jadi. Mu jadi kau ni jadi dengan kun je. Supaya dia waktu ambil unta daripada batu dalam kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh tu lagu mana daripada bukit batu, bukit yang berbatu, bukan bukit tanah, bukit batu. Tiba-tiba boleh tubik seekor unta yang besar, panjang dia 30 kaki. Bayarlah. Lagu mana nak ayat itulah kuasa Tuhan. Jadi sebab tu kita orang beriman ni, kalau kita duduk dengan situ, banyak mudah dalam hidup kita. Kita duduk dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sebab itulah kita kena tunduk kepada Tuhan, yakin Tuhan, dan kemudian minta dengan Tuhan apa-apa pun dalam hidup. Minta dengan Tuhan. Walaupun benda tu mungkin pelik, susah, tapi kita tahu kuasa Tuhan itu besar. Kuasa Tuhan itu besar. Jadi mintalah dengan Tuhan. InsyaAllah kalau Tuhan izin, jadilah kehendak kita tu akan tercapai. Jangan kita buat agah dengan Tuhan ni, buat muda, tak sip doa. Ada setengah orang tak sip doa dengan Tuhan. Tak sip doa dengan Tuhan, tak sip minta, tak sip merendah diri. Pasal dia rasa dia cukup. Jadi situ tu penting. Jadi kalau kita nak kait di segi akidah ni lah benda dia. Jadi hak Tuhan buat ni tak usah rasa pelik. Macam aku sebut cerita hak wali di Indonesia kan, tubik ikan daripada buah nyung. Tu nak ayat kuasa Tuhan. Kerana dia yakin dia ni orang dekat dengan Allah SWT. Jadi bila dicabar oleh seorang Kristian, kamu ni kata bila ada air mesti ada ikan. Bila ada air mesti ada ikan. Dalam buahnya ni ada kau ikan. Lagu mana dek? Kalau kena kita soh nak kita kata tak ada. Kalau dalam sungai, dalam payung atau dalam laut, munasabah. Tapi nak ayat keyakinan dia. Keyakinan ulama ni dengan kuasa Tuhan. Dia nak tunjuk kuasa Tuhan ni mengatasi segala-gala. Lepas tu dia ni pula kerana karamah dia, Tuhan beri keramat. Jadi bila belah buahnya parah tu, ada ikan hidup golek-golek dalam buahnya. Nak ayat. Ni nak ayat apa ni, innama amruhu tadi itulah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi hak ni lah kalau kita nak kait dengan cerita. Jadi sini malaikat kata ata'jabina min amrillah. Mu tak rasa pelik lah dengan kuasa Tuhan. Yang kedua pula, Tuhan beri anak ni kepada Sarah dan Ibrahim dalam keadaan dia tua. Malaikat ni kata rahmatullah. Ni merupakan rahmat Tuhan. Lama dah mu tak boleh anak, duduk dengan lagu ni, akhir Tuhan beri rahmat kepada mu. Hak mu duk nak tu Tuhan beri. Walaupun ujung usia. Dalam keadaan tua pun Tuhan beri. Pasal boleh jadi kalau kita ambil dalam konteks yang lain, kerana dia doa tak berhenti-henti. Mintalah boleh zuriat, mintalah boleh zuriat. Bila tak ada zuriat, akhirnya Tuhan makbul doa dia. Walaupun tua, Tuhan beri seorang. Tuhan beri anak. Dan juga merupakan barakatuhu, keberkatan Tuhan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian seterusnya,
ayat 74, falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tatkala hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, mulalah dia membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Lut. Bawah tu dia tulis bantahan Nabi Ibrahim yang dimasukkan dari sini ialah yang tersebut pada ayat-ayat 31 dan 32 surah Al-Ankabut. Dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat itu ada dinyatakan tatkala Nabi Ibrahim mendengar berita dari malaikat bahawa mereka diutus untuk membinasakan negeri kaum Lut, dia terkejut mendengarnya lalu berkata, bagaimana negeri itu hendak dibinasakan padahal Lut masih tinggal di situ. Malaikat menerangkan bahawa mereka mengetahui hal itu dan mereka akan menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali isterinya yang telah memihak kepada kaum yang berdosa itu. Di sini maksudnya ialah bila dah selesai cerita hak apa ni, hak nak boleh anak ke apa, buahlah. Kalau kita agak buah orang mari kan. Jadi Nabi Ibrahim ni dalam tafsir pada sebut, lalu Nabi Ibrahim tanya apa tujuan kamu sebenar, mari ni apa tujuan. Lalu malaikat cerita kepada dia, kami diperintahkan oleh Allah SWT pergi ke Sodom ataupun Sodom. Sodom ni tempat Nabi Lut, iaitu untuk menurunkan bala atau memusnahkan umat Nabi Lut. Jadi bila Nabi Ibrahim dengar ni masuk dalam ayat ni berbantah ni, Nabi Ibrahim soal, lagu mana dia kata nak turun azab, nak peracun umat, sedangkan dalam kampung tu Nabi Lut ada, anak bini dia ada. Kalau turun azab Tuhan ni, habislah dengan nabi-nabi, dengan Nabi Lut sendiri. Itu cerita yang dimasukkan dalam ayat ni. Berbantah tu bukan balah, mana dia bersoal, mu ni nak pergi musnah negeri tu, sedangkan Nabi Lut ada, anak dia ada, bini dia pun ada lagi. Kalau turun bala dengan dia dia tahu kan bila turun bala Tuhan ni habis putih kampung ni, habis putih kampung. Dan kebetulan Nabi Lut ni pula anak saudara dia. Itu maksud dia situ. Lalu bila gitulah dalam tafsir tu dia sebut, malaikat cerita, dia kata turun bala ni aku tahu, Tuhan pun tahu Nabi Lut ada, tapi insya-Allah Tuhan akan selamatkan Nabi Lut. Cara selamat tu kita baca dalam ayat seterusnya, ada kisah dia bagaimana Nabi Lut dan keluarga dia diselamatkan daripada azab tersebut. Lalu seterusnya dalam ayat seterusnya dikatakan, ayat 75 tu, inna Ibrahim la halimun awahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim penyabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. Ini Tuhan cerita pada kita kes tentang peribadi. Peribadi Nabi Ibrahim ni antaranya dalam ayat ni dia kata halimun, penyabar. Halim tu lebih pada sabar lagi. Sabar ni tapi orang yang halim ni dia bukan setakat dia maaf pula. Dia dua tu kata-kata ulama. Sabar ni kita orang buat kena kita tak balas, sabarlah kita. Kita tak balas tapi duk berasa semua dalam hati. Dia ni kak, duk main lagu tu dia ni ikut area aku, duk main perasaan lagu tu. Tapi bila sebut halimun ni, dia sabar, dia tak balas kejahatan orang dan dia maaf pula. Dia maaf. Walaupun orang tu tak mari minta maaf, tapi hati dia ni memaafkan perbuatan jahat orang kepada dia. Itu tinggi lagi. Halim tu lebih tinggi daripada sabar. Kemudian yang kedua ialah lembut hati, awahun. Awahun jenis orang yang bertimbang rasa, timbang kat orang, gotu timbang kat orang, gini timbang kat orang. Orang jenis timbang kat orang ni, dia buat kerja ni dia ingat kat orang. Contoh ni, tidak kata siapa-siapa ni. Kalau dia nak parking kereta, dia parking tu dia sekira orang lain boleh parking kereta. Bukan dua petok tu dia duduk tengah-tengah. Ada pak parking ada petok ke? Ada setengah orang tu dia parking tengah-tengah, atas lain. Jadi dua petok dia sorang. Orang lain mari mutaligat tak nak parking. Ni orang yang tidak fikir kat orang. Tidak fikir kat orang. Itu bahasa jelas gitu. Orang fikir kat orang ni, dia kira parking tu, orang lain dia ada peluang nak masuk kereta. Lepas dia tidak tutup jalan orang, tidak belok orang. Ni orang mikir kat orang. Kalau orang tak mikir kat orang, dia ikut sedap dia. Sebab tu kita tengok jemaah minta maaf lah. Hamba pun tak tahu kereta siapa. Tapi acak kali kena. Dia parking muka pintu, parking belakang kereta orang. Orang nak tubik tak boleh. Dia duk kali ngatik molek-molek ada dalam masjid. Kawan ni duk nyupuh dah dalam kereta. Tu masalah. Juru tu bagus dah duk ngatik semaya sunat, tapi
Ganggu orang, siapa orang nak balik, kena kahwin tu nak peruk, kau bini nak beranak. Lagu mana tu? Ini banyak berlaku di masjid. Hari Jumaat berhati ya. Gambar sebut sebab pengalaman yang banyak. Kita lah orang nak gilai pula. Dia tinggal kereta, tak mari-mari ada setengah motosikal. Cakung motosikal. Nak akak pun takut jadi masalah kan. Ada resah juga nak pergi akak motosikal tak tepi pagar. Tapi kan takut jadi tubik lah ni viral belakang kan. Tu okey mengamuk ya akak motosikal kan. Tapi nak ayat tu lah sikat lagu tu. Duk mengatik boleh semaya sunat lah berzikir atas masjid. Jadi ni sikat ni sebenarnya tidak betul. Kalau kita ngaji di segi agama tidak betul. Sebab kita mengganggu orang walaupun dengan tujuan nak buat benda baik, kita mengganggu orang itu sebenarnya tidak betul. Tidak betul. Kita nak beri sebadan, tapi kalau kita tahu dah aku ni nak semaya sunat je, cara pakai molek yang tidak menyebabkan orang terganggu. Pada duduk ngatik sepah petai pun tak apa. Tapi dia tinggal cara. Pas mari pula relax. Start pergi. Tidaklah kata minta maaf ustaz ataupun minta maaf cik kau, tak ada. Kita juga nak jadi jar dari kereta. Nak marah hanya kata mujur tak jadi jar buah. Incredible hak. Tidak kalau habis. Jadi tu contoh. Contoh. Jadi awahu ni orang yang bertimbang rasa, lemah lembut, fikir kat orang semua. Dia fikir kat orang, dia tasi lah kalau bahasa kita, tasi atas orang. Jadi kemudian yang ketiga sifat Nabi Ibrahim ni munibun. Munibun ni kalau dalam konteks kita manusia biasa banyak bertaubat. Tu munib. Tapi Nabi ni kerana dia dosa tak ada, dia sebut sini suka kembali kepada Allah. Maknanya berdoa sama dengan Tuhan, buat amal soleh semacam buat ibadat sama. Kalau orang apa kita ni hak dosa banyak, munib ni mana orang yang bertaubat. Balik ke Tuhan, buat silap-silap ke Allah Azim. Minta doa dengan Tuhan, minta ampun. Jadi tiga ni sifat Nabi Ibrahim, banyak lagi sifat dia, tapi tiga ni Tuhan tonjolkan dalam ayat 75 ni. Halimun awahun munibun. Jadi dalam hadis Nabi pun ada satu doa tu Nabi sebut doa ni, tapi jangan orang baca doa ni. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril hudali wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni awaham muniban tawaban awaham muniban. Ada satu hadis tu antara doa yang Nabi ajar. Nabi suruh kita minta Rabbi ja'alni tawaban awahan muniban. Jadikanlah aku ni orang yang banyak timbang rasa, orang yang banyak merujuk ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk tu serupa dengan ayat 75 surah Hud ini. Kemudian seterusnya Tuhan cerita lagi tentang Ibrahim ni, kisah dia dengan malaikat ni. Malaikat berkata, ya Ibrahim mu'arid an hadza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabum ghairu mardud. Jadi Tuhan cerita sifat Nabi Ibrahim itu sebab dia bahas dengan malaikat. Kalau mu nak gitu orang bala kepada Nabi Lut, kepada kaum Nabi Lut, dengan Lut pun kena. Jadi Tuhan nak ayat itulah sifat dia, ambil cara. Ambil cara cakna kepada orang lain. Kalau kita kira agak ikut dia lah, moga bala turun tempat dia kan. Kita nanti tengok dalam TV ya beritanya. Seolah gitu. Tapi dia ni dia tolong bela, bahas nak menyelamatkan Nabi Lut. Lalu malaikat jawab, ya Ibrahim mu'arid an haza. Malaikat itu berkata, wahai Ibrahim, janganlah dihiraukan hal ini. Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu menghukum mereka, dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang tidak akan dapat ditolak oleh bantahan atau doa permohonan. Lalu malaikat jawab, tak secaralah. Tu bala Tuhan ni, Tuhan tertuduh akan turun kepada kaum ni dan mereka tak boleh lepas. Walaupun kamu tolong bela ke, tolong siar ke kepada kaum Lut ni, tapi tidak akan terlepas. Ini maksud daripada ayat ni, malaikat jawab. Kemudian seterusnya walamma mana 3 ni kosong, tak ada lagi. Walamma ja'at rusuluna Luta si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut. Jadi dia pergi lalu kepada kisah Nabi. Lepas duduk sini ni, malaikat terus gerak. Malaikat terus gerak kepada kampung Nabi Lut. Dan ini dia cerita ni.
Dan kalau datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, dia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata ini adalah hari yang amat mencemaskan. Sebenarnya bawah tu dia tulis, malaikat ni dia tidak royak. Dia gigi tu dia gigi ngah, rupa hak dia jelma depan Ibrahim tu dengan rupa yang handsome. Kalau kita agak menawar rupa yang kacak. Jadi kebetulan kaum Nabi Lut ni bahasa jenis kau orang tukar kau orang jatuh. Jadi bila mari hak comel ni kak, dalam istilah panggil jambu. Rupa jambu ni kak, naik syekh dah pokok dia. Tu maksud dia. Jadi bawah dia tulis pada hari itu malaikat datang ke rumah Nabi Lut dengan menyamar diri sebagai orang-orang lelaki yang cantik parasnya. Kedatangan mereka menjadikan Nabi Lut berkeadaan serba salah dan cemas kalau kaumnya yang jahat datang mengganggu tetamu-tetamunya itu, sedang dia tidak dapat mengawal keselamatan mereka. Tu maksud dalam ayat tu. Dan memang berlakulah kalau kita baca dalam tafsir dan ayat seterusnya. Jadi bila malaikat ni mari dalam rupa yang menawar, cerita ni tersebar. Geger dah weh. Oh mari ada orang budak-budak muda comel, orang jatuh comel ni. Rupa ni comel lebih pada Said Sadiq lagi. Said Sadiq tu kita kira semak dah tu kalau Syahrul Khan tu. Tapi orang ni lebih pada tu lagi. Lagu mana tu bayar sendirilah. Hamba pun ayat tak tahu. Kemudian ayat seterusnya, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dan kaumnya pula datanglah meluru. Bila dengar cerita tu habis mari tinggal kedai kopi, tinggal belalai kerik, tinggal mai haji, pakak mari rumah Nabi Lut. Datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepada aku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak, berakal, yang dapat memberi nasihat? Jadi mari pakat likut rumah dia. Nak kalau kita agak nak mengorak kan. Dengar jatuh ni duk siu ke menyanyi nu style luar tak tahulah. Jadi menyebabkan Nabi Lut ni kata, tolonglah jaga sikit malu aku ni tetamu aku mari. Tu dalam keadaan itu. Tak ada ramai-ramai ni hak jenis jin hak cerdik. Hak tahu beza antara laki dengan perempuan ni. Dan ni anak aku puan. Nabi Lut kata boleh buat bini. Bawah tu dia tulis sebagai seorang rasul, maka anak-anak perempuan dari umatnya juga dikira sebagai anaknya sendiri. Maksudnya bukan anak puan dia saja, orang puan hak dalam kampung tu hak tulah sepatut buat bini. Daripada duk cari sama jatah. Jadi itu cerita dia. Lalu mereka menjawab ni kaum dia ni. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu, dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Mana tak engah. Tak engah kepada hak puan ni nak sama jatah juga. Lalu Nabi Lut jawab, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat bertumpu kepada sesuatu pertahanan yang kuat, tentulah aku akan binasakan kamu. Bawah tu dia tulis Nabi Lut alaihissalam berkata demikian kerana mengenangkan dirinya tidak mempunyai penyokong yang dapat membantunya, sama ada dari kaum kerabat yang ramai atau pengikut-pengikutnya yang beriman. Nabi Lut berasal dari negeri Babylon, negara Babylon, dan datang ke Palestin bersama-sama dengan bapa saudaranya Nabi Ibrahim. Dia kemudian tinggal di bandar Sadum ataupun Sodom, lalu diutus oleh Allah Ta'ala untuk memimpin penduduk bandar itu dan daerahnya menurut agama Allah. Mana dia ni orang luar, tak ada anak beranak situ. Sebab dia dengan Nabi Ibrahim ni mari daripada asal Kanaan. Kanaan ni duduk dalam Babylon. Babylon ni kalau lah ni Iraq lah. Iraq tu Babylon lah ni. Tapi luah besar pada lah ni. Cuma nak semua dah faham.
Babylon yang kita sebut tu kalau ngaji sejarah mula kan, taman tergantung di Babylon zaman Nebukadnezar. Nebukadnezar ni raja Babylon yang hebat. Yang besar kuasa dia, hebat macam Namrus, macam Firaun hebat dia. Dan dia ni membunuh ramai orang-orang Yahudi, perang dengan orang Yahudi, agama lain. Jadi tu di Iraq. Lah ni kalau mudahnya Iraq lah. Iraq tu itulah Babylon zaman dulu. Cuma kerajaan itu besar lagi. Babylon ni kerajaan lama. Babylon ni bahasa putih kerajaan Babil. Dia panggil Babil. Babil ni Babylon. Dalam buku putih dia panggil Babylon. Kita ngaji mula ke sekolah. Ada kerajaan taman tergantung. Makna dia buat bangunan tinggi bangunan tu, dia tu tanam pokok atas tu. Tamai. Tu dipanggil taman tergantung. Jadi orang tengok ni seolah-olah pokok tu duduk gantung langit. Tingginya bangunan. Lah ni kan orang buah pokok kan dia bangunan ni. Orang buat tinggi-tinggi atas ni buah pokok, bunga, buat tamai. Dia tengok tu. Buat tinggi-tinggi. Kau sedap, kau mudah utuh. Kan kalau naik tinggi jatuh kau sedap kan. Kalau jatuh rendah-rendah ni tak sakit mana, tinggi kat jatuh kat patah getah lah. Jadi budak idea tu mari lah ni. Orang lah ni kan buat bangunan ni atas ni buat di rooftop tu, kadang-kadang dia buat garden. Ramai bunga penuh. Jadi zaman Nebukadnezar tu tak nampak bangunan tu penuh dengan pokok. Pokok bunga, pokok hiasan, sehingga sebab tu disebut taman tergantung. Istilahnya taman tergantung sebab seolah tak ada tapak, duk gantung langit. Duk gantung langit. Itu hebat dulu. Nebukadnezar ni raja-raja yang hebat. Jadi Nabi Lut, Nabi Ibrahim ni mari pada situlah. Daripada Kanaan di bawah jajahan takluk Babylon, mari ke Palestin. Bawa ajaran dakwah di Palestin. Jadi tak ada anak beranak. Jadi orang asing. Waktu Nabi Lut kata, ni aku ni tak ada nak gantung siapa-siapa, tak ada. Anak beranak tak ada. Ada keluarga bini. Bini pun bini hak dia bawa mari daripada sana juga. Dan kebetulan dapat anak puan. Waktu hai uji dia tak uji anak lelaki, boleh anak perempuan. Jadi itulah dia disebut. Bila dah keadaan macam tu, Nabi Lut ni macam putus asa dah. Tak tahu nak ke mana dah dengan kaum dia ni. Ni malaikat jawab. Malaikat tu tak cerita lagi aku ni malaikat. Nabi Lut memang tak fikir. 3 orang duduk depan dia ni malaikat. Tidak terfikir. Lalu mereka menjawab, qalu ya lutu inna rusul rabbika la yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qata'im minal lail wa la yaltafi minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Mendengarkan demikian, tetamunya iaitu malaikat tu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat sampai kepadamu dengan sebarang bencana. Oleh itu pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka kerana dia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Jadi isteri dia ni sebenarnya silap tadi, dia sebenarnya orang situ, orang kaput tu, bini dia ni. Jadi malaikat kata, baru malaikat cerita, kita ni malaikat mutasa bimbel lah, wahai Lut, walaupun mu tak ada pengikut, tak ada penyokong, tapi kami ni malaikat dihantarkan oleh Tuhan untuk memusnahkan kaum kamu. Jadi mu tubik lah malam ni, tinggal kapal ni, tubik cepat-cepat. Tubik cepat-cepat supaya kamu selamat. Dan jangan waktu jalan tu jangan paling. Waktu yang tubik cerita jangan pandang belakang. Mungkin dia ambil daripada kisah ni. Ada filem kan, jangan pandang belakang. Betul. Jadi tubik tu cuma mereka ayat dah. Isteri mu seorang yang akan kena. Akan kena, hak lain semua selamat. Tubik selamat. Dan tubik ni biar sebelum subuh. Kerana Tuhan dah tentukan azab ni akan turun pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Sebab tu setengah ulama kata paksalah bangun semaya subuh pada awal waktu. Sebab takutnya turun azab Tuhan dalam keadaan kita tak bangun. Kita tak bangun. Sebab tak ada setengah pandangan ulama, dia kata paksa diri ni bangun subuh. Jangan terlepas waktu subuh. Kalau boleh jemaah lagi baik bangun, sebab takut turun azab Tuhan masa tu. Dia ambil daripada iktibar kisah Nabi Lut. Tuhan turun azab ni waktu subuh. Waktu subuh. Jadi disebut, malaikat sebut sini mutubik biar awal, kerana hukum Tuhan akan turun kepada mereka pada waktu subuh, dan subuh dekat dah. Masa tu malam dah.
Malik tu lebih kurang masa ni lah. Kalau kita guna bahasa mudah dalam tafsir itu lebih kurang waktu lah ni. Jadi malaikat kata tengah malam ni mungkin kena tubik lah. Makna pukul 11 12 mungkin kena pakat tubik senyap dan jangan berpaling kecuali isterinya. Kemudian ni tidak disebut dia mari sudah lah. Tapi kalau kita baca dalam ayat lain tafsir tu dia sebut tubik lah. Nabi Lut ni ajak tubik anak dia, bini dia pun turut juga, duduk tengah jalan, nak sapa pada sepadan kampung. Nak tubik pada sepadan kampung tu, dia berhenti cacah. Dia duduk saya ni, muka anak-beranak dia hok tinggal. Pok dia, adik-beradik dia, waris-waris dia. Jadi kalau tunggu azab habislah demo ni. Lalu dia berhenti paling tu macam tak sapati nak tinggal tu. Tu soal gitu dalam cerita tu disebut dalam tafsir. Jadi dalam keadaan itulah Nabi Lut tegur dia tak dengar juga. Tak dengar je Nabi Lut terugi. Dia ni tinggal di belakang. Tinggal tu sebab tu bila turun azab ni dengan dia. Dengan dia pun kena. Ada dua orang apa ni? Dua orang bini Nabi ni yang kena azab. Yang musnah dalam azab Tuhan. Disebut dalam surah At-Tahrim masa. Darabalana masalan imra'ata wadrib lahum wadarabalana masalan ashabal bukan tukar. Kisah imra'ata Lut wa imra'ata Nuhin disebut dalam ayat tu. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Bini Nabi Lut, bini Nabi Nuh ni dua-dua bini Nabi. Kanata dua-dua ni tahta abdina ibadana solihaini. Duduk bawah dua orang hamba-Ku yang soleh. Maksudnya bini Nabi lah. Fakhanatahuma, dua-dua ni mengkhianati suami dia. Maksudnya tak turut bintuk lelaki. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dua-dua ni musnah. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dan Tuhan suruh esok di akhirat masuk neraka lah sekali dengan orang-orang yang menetai Nabi. Itu ada dalam akhir surah At-Tahrim. Kalau kita baca kisah. Tuhan awak mari dua orang yang berjuru, dua orang perempuan yang tidak juru. Yang berjuru ni Maryam dengan isteri Firaun. Dua-dua ni walaupun Firaun ni jahat, tapi bini dia Asiyah ni masuk syurga kerana dia berimeh dengan Nabi Musa. Adapun dua bini Nabi ni, bini Nabi Lut dengan Nabi Nuh, dua-dua ni musnah. Itu dia sebut dalam cerita tu. Jadi inilah ceritanya. Kemudian Tuhan sambung lagi. Ni dia sambung nyuduh dah. Ayat 82 tu wa falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang balik, tertimbun segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Jadi bila sampai waktu subuh tu akak bumi ni, bandar ataupun negeri Sadom ni diakak. Dalam satu riwayat disebut malaikat akak bumi itu sebutnya kapun dia akak. Naik langit tinggi tak tingginya, ayat kukuk waktu subuh tu dengar langit. Ayat tinggi lah tu. Akak tinggi siapa ayat ke subuh ni. Kukuk lalu dia walaupun dia tak mari masjid. Tapi dia tak berhenti kukuk berjuru juga batu. Walaupun dia tak semaya. Jadi tinggi tak tinggi kalau kita sebut akak tu sehingga apa ni kukuk ke air tu didengar di langit. Mana malaikat duduk langit dengar. Ayat tinggi tu akak tak tahulah tinggi mana, lebih pada Superman lagi naik. Kita tengok Superman ke Iron Man tu tinggi dah naik dalam cerita tu. Kok ni tinggi lagi tu akak. Dan lepas tu dia balik pihak rukuk. Kalau bahasa kita rukuk. Akak naik ni rukuk. Bum. Lepas tu dia kata faja'alna 'aliyaha safilah. Hak atas duk bawah, hak bawah duk atas. Mana rukuk? Pusing pihak tu gem bakar tergelar air. Ni dia sebut ni. Kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar. Terbakar nak pulak tanah tu. Turun ni bukan turun rembah saja, tanah tu terbakar. Terbakar bermakna hancur habis. Hancur habis putih kapung tu. Bawah ni dia tulis bekas negeri kaum Lut yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala itu masih ada hingga hari ini, menjadi sebuah laut di Palestin yang terkenal dengan nama Laut Mati, dengan namanya Laut Mati, Dead Sea. Dead Sea sampai hari ni pun
Laut tu ada lagi. Laut tu ada lagi. Saya pun 2 kali saya pergi. Tapi tak mandi lah. Nak mandi tak berani. Muka tempat azab tu cuma nak kita tengok. Dan hak istimewa dia ni tak tergelar. Orang gemuk secara mana pun terjun dalam tu timbul. Gemuk kata saya lagi, bulat lagi perut. Kita tengok tu, dia hungar-hungar daripada tepi ni, bung dia terjun, nak nyeleh, timbul. Supaya kita tekan baik bola, kita tekan bola, naik. Ya gitu. Tak boleh tu. Pasal kalau saya baca dari buku lah, kerana kandungnya garamnya terlalu tinggi. Dia padat, isi padu garam itu terlalu tinggi. Jadi menyebabkan air itu jadi padat. Jadi padat. Dia sebab tu dia tak terima. Hak nak nyeleh tak boleh masuk. Kerana kandungnya garam. Garamnya tinggi. Garam tinggi. Dan mungkin ni kita kata kalau kita tengok kan, Tuhan sengaja buat. Tak sewi orang masuk. Sebab ada setengah orang kata, tapi masa saya kita parti, tapi dia kata ada ketika air tenir molek tu, dia kata kalau kita tengok bayar. Dalam air tu macam bangun ni. Nampak bangun ni duduk bawah. Mak bangun ni rumah lah. Dia kata ada waktu air tenir molek tu, ada orang tu dia kata dia pernah nampak macam bayang bangun ni duduk patak sekali dalam. Dalam nampak. Dia dipanggil laut sebenarnya kalau kita tengok biasa ni tasik. Dia tapi luah, kerana luah tu dipanggil laut. Umpama laut. Duduk di Jordan ni, kalau kita pergi ikut Jordan, kita nampak Baitul Maqdis. Nampak Baitul Maqdis tu, nampak masjid. Masjid dan dia tengah-tengah dia buat sepadan dengan Israel. Lik sebelah Israel tu buk pengawal duk berjalan sama. Pergi mari dia takut orang jemari pergi ke Baitul Maqdis. Tu keadaan dia. Memang luah sungguh lah. Luah. Tapi kita boleh nampak lagi bangun ni duduk sebelah sana tu. Tapi memang luah. Kalau teka kabur tu memang tak nampak kapal. Lepas tu laut mati. Di laut mati yang menjadi tumpuan pelancong sapa-sapa lah ni. Orang kita orang nak tengok sebab pelik. Pelik yang tidak tergelar, orang tak tergelar. Tak pandai berenang pun tak apa pergi situ. Hak tak pandai berenang pun tak ada masalah sebab memang tak tergelar. Napa lagu tu supaya ikan mati. Hak koru, hak gemuk, patut gemuk gaya pamba ni, besar pamba ni tergelar dah. Ni dak naik mula. Kita tengok dia yang mata tu timbul. Dia tak kat buat dah lepas terkejung. Naik. Bola molek perut nampak. Tino ayat kerja kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan buat ni kerana kejahatan kaum Lut ni lebih pada orang lain. Orang lain ni setakat tak percaya ke Tuhan, minum arak, berzina. Hak ni benda pelik. Dalam surah lain tu sehingga Nabi Nuh tanya, mu ni buat bagi orang tak buat. Orang tak buat benda hak mu buat, iaitu sama-sama jatuh. Sebab tu dalam istilah Arab, orang yang homoseks ni dia panggil liwat. Daripada asalnya Lut, kaum Lut tu jadi liwat. Liwat dia panggil homoseksual. Di barat ni dia ada dua istilah, homoseksual dengan lesbian. Lesbian ni tino sama tino. Hak ni jatuh sama jatuh. Tu dia ada dua, tapi sebenarnya homoseks lah. Bahasa mudahnya homoseks, iaitu seks sejenis. Seks yang sejenis iaitu jatuh sama jatuh. Dan memang tak ada orang buat. Kaum Lut ni yang pertama. Hari ni benda ni berkembang dalam dunia, di barat dan di negara kita. Di Kuala Lumpur tu ada kelab malam untuk buat homoseks. Homoseks. Waktu ambo kerja Kuala Lumpur mula, ada pemandu taksi ayat ustaz lagi. Nak pergi tunjuk, jangan kan ambil gambar demo, tak ada pasal. dia pemandu taksi kan, dia tahu, dia tahu memang kita malam kita orang naik jatuh belakang. Duk jatuh belakang di atas situ. Jatuh belakang tak ada perempuan. Tak ada perempuan seorang abu. Macam-macam. Waktu saya di Birmingham tu masa ngaji tu, ada satu kali dia buat pameran. Pameran buat homoseks. Kita tak tahu. Saya jalan dengan isteri, tengok orang ramai masuk dalam dewan. Kita pergi atek kan, tengok ada gapo kan. Gigi tengok jatuh belakang, piping sama jatuh. Pas dia pelik tengok kita, muka kita dengan lelaki ngapo Puak dia bakal pelik pula tengok kita. Gigi. Lepas tu baru saya perasan, tak ada siapa dewan lagi. Jauh dia naik tangga. Kata pelik ni, kata muka lain dah ni, kata pas baru kita teringat masalah homoseks di barat. Rupa dia perempuan dia ada pameran ke apa, puak homoseks.
Amok pun tarik orang puai undur tak ada gini. Sebab tu dia pakat tengok kita ni pelik jatuh tino. Dia sama-sama jatuh pipi sama jatuh. Hak jadi tino dia tu pun misal molek ada janggut berapa. Kita pun suruh pelik juga. Patut kalau jadi bini tu tak ada misal. Ni misal molek tu lelaki tak ada misal. Nya bertukar takir boleh. Yang ni berlaku dalam ni antara benda yang besar yang berkembang dalam negara kita. Ya dalam istilah kita ni kita panggil LGBT. Dan ini mengundang kemurkaan Tuhan. Sebab itulah kita kena lawan. Kita kena lawan, kena betul keadaan ini. Sebab kalau kita lock benda ni berkembang dalam masyarakat, kita ni dedah diri kepada bahaya Tuhan. Bencana Tuhan akan turun. Kalau benda ni kembang, kita liskat, kita bimbang, Tuhan akan turun azab. Dengan kita kena, tak ada pasal-pasal. Sebab tu penting kepada kita orang Islam melawan. Melawan bukan mesti katok, tapi makna kita kena betul keadaan ni. Kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Kalau kita boleh tegur, kita boleh tegur. Kalau kita ada kuasa, ambil tindakan dengan kuasa ni. Orang barat guna benda ni sebagai hak kebebasan manusia. Tu masalah dia. Di barat ni bebas, hak kita masing-masing. Akhir pun macam ni. Atas asas kebebasan hak asasi. Hak asasi ni dia ada tara. Bapa di barat ni orang tak boleh lanjah. Kalau kita tengok di barat, walaupun dia bebas, lanjah atas jalan tak boleh. Tak boleh, salah higat lalu. Jadi kalau kita kata nak bebas, apa orang tak boleh lanjah tak jalan. Dia boleh lanjah ada tempat dia. Kalau di Inggeris Amerika tu dia ada patah tu khusus untuk orang telanjang. Masuk dalam tu kena pecah baju. Polis pun kena pecah baju, kena pecah luar. Tu dalam tu. Lanjah apa orang jatuh tenos. Dia ada dua tiga, di Inggeris ada 2 pantai. Tu pasal kita duduk tengok dalam TV. Ada tu besok khabar tu dia panggil nudist beach. Pantai untuk orang telanjang. Masuk dalam tu dia taruh pagar dia masuk mesti. Ada sekali tu saya tahu cerita tu pada seorang tu dia bagi kata AA kan. AA ni terkenal di barat ni kalau kita jadi ahli AA kita pergi mana-mana rosak dia akan mari tolong kita hantar balik di rumah. Jadi kita kena masuk ahli tu kan tidak susah. Rosak kereta dia hari jadi saya masuk ahli AA. Jadi dia cerita seorang tu dia kena pergi. Dia kena pergi kereta rosak lah tu. Nak masuk dia kena pecah baju pecah luar tu. Tak ada pasal-pasal. Kan tidak tak boleh masuk. Demo tak benar. Jadi pecah baju, pecah luar, bawa sepanang. Kotak sepanang. Alik kata, dia kagum orang panggil. Kata jadi hijau orang putih ni. Pening kita dengar orang putih. Jadi dia sendiri pun ada peraturan. Bukan bebas 100%. Nak lanjah ada tempat. Kalau lanjah tempat ramai, kena ikat. Dia ikat, dia dicah di bawah mengganggu ketenteraman awam. Cah dia memang. Kalau lanjah bawah gana jalan. Bukan setakat jam accident tak tahu kereta. Pakak duk tengok. Pakak duk ambil gambar virus itu virus ini. Jadi dia panggil mengganggu ketenteraman awam. Mana dia ada peraturan juga. Jadi kita tak boleh nak kecek atas asas kebebasan. Sebab tu kita orang Islam jangan terpedaya dengan hak kebebasan yang dibawa oleh barat. Sebab dia ni tak ada tara. Kita ni ada hak manusia tapi hak yang tidak bercanggah dengan agama. Sebab kalau kita kata hak kebebasan, apa orang tak boleh ambil harta orang? Kalau kita kata bebas, apa orang tak boleh? Dia ada tara, ada tara. Bukan semua benda boleh bebas. Jambe gitu juga di barat. Siapa hari ni ada jambe jatuh, jambe tino. Pas hari ni terang kita masuk jambe orang tino. Orangnya katok dia, tak ada pasal-pasal. Dan kalau kita kata bebas, apa tak boleh masuk? Buat so jambe jatuh tino, pakak kecing, pakak berok. Mesti ada batas. Dalam hidup ni mesti ada batas. Kita tak boleh pergi dengan bebas lah gitu. Jadi agama pun ada hak kamu yang kamu boleh nikmati, yang kamu boleh dapat, tapi ada tara yang kamu tak boleh langgar. Tara ni Tuhan menentu. Bila kita orang beriman, Tuhan yang menentu. Tuhan yang menentu. Sebab tu Tuhan royak patut boleh, ni tak boleh. Tu kita orang beriman. Jadi bila kita jadi orang Islam, kita tak boleh turu orang bukan Islam. Kita kena ada neraca kita sendiri. Kalau ni masalah kita guna neraca orang. Sebab tu bila kita baca sedih tengok kan. Budak-budak Melayu duk bertahan LGBT. Sebab tu bila mahkamah buat keputusan undang-undang liwat yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Selangor tu tidak sah. Bercanggah dengan pelbagai. Bersorok buat dia dalam Facebook. Allah, kita baca pun nak marah capul ada, sedih pun ada. Orang Islam sih nama Islam, rupa Islam, memang bakal Islam. Bersorok benar dah kita dia kata. Sebab dalam undang-undang syariah Selangor kan salah kan bila
Jatah sama jatah ni dah boleh dihukum, kayak kena igat kan. Pokok dia bila buat pesta tu, dia cabar di mahkamah, mahkamah hak biasa, mahkamah sivil benih. Mahkamah sivil buat keputusan undang-undang jenayah syariah Selangor tu tidak sah kerana bercanggah dengan pelbagai persekutuan. Ni antara cabaran-cabaran besar yang duduk dengan kita hari ni. Faham hari tindak pula dengan kes nama Tuhan Allah, benar, orang bukan Islam guna. Ni semua cabaran besar yang kita kena hadapi. Kita orang Islam kena pakat dalam bab-bab gini, tak secara parti, tak secara apa, duduk atas dasar agama. Duduk atas dasar agama. Sebab ini cabaran besar. Cabaran besar yang akan kita hadapi. Sebab kita duduk baca dalam tulisan tu, golongan sekular ini, liberal dan sekular ni akan rancang lagi nak cabar. Dia berjaya dah cabar ni, dia akan cabar lagi. Lepas sokara. Cuma hamba tidak nak komen di segi hakim, sebab hakim tu mungkin ada pertimbangan dia. Cuma kita nak ayat benda ni cabaran besar. Sebab hakim mungkin dia tengok macam dalam kes hak undang-undang liwat tu, dia asasnya ialah benda ni sudah ada dalam pelbagai Malaysia, sudah ada dalam kanun keseksaan, penal code. Bila undang-undang itu sudah ada dalam penal code, kita mahkamah syariah ni tak boleh buat pasal benda tu sudah ada. Dan memang ada dalam penal code tu, liwat ni hukumnya dia berat, lebih berat daripada hak ada dalam enakmen jenayah syariah Selangor lagi. Itu alasan dia. Jadi kita tak segi di segi benda tu sebab ni hak mahkamah, biar orang undang-undang kecil. Tapi saya nak tengok dari sudut ancaman kepada kita. Apa yang akan berlaku kalau kita tidak bersuara, kita orang Islam. Walau kita tak apa kajian tu buat. Kajian ni dia ada kaedah dia. Ada peraturan dia kena turut. Dia bukan boleh buat sepuluh kita. Jadi kita lah kena desak kerajaan. Tak secara parti ke apa, kita kena menyatakan pendirian kita. Kita kena minta supaya kerajaan ni tengok benda-benda lagu ni dan mengambil tindakan yang boleh membela Islam. Boleh membela Islam. Tak perlu kita salah siapa. Sebab kalau nak salah kan, kita boleh salah orang tu orang ni, kita boleh salah belakang ni dalam bab ni. Tapi inilah ancaman kita, ancaman besar. Kalimah Allah ni sebenarnya Tok Guru jawab dah mula, mufti pun jawab dah. Cuma isunya kalau nak kecek biasa ni bagi apa tak kisah. Sebab dalam Quran pun Tuhan cerita orang kafir ni bila mari susah mari gapo dia akan minta tolong dengan Tuhan juga. Bila kita tanya dalam Quran kan dah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau mung tanya orang kafir ni siapa yang menciptakan langit dengan bumi, la yaqulunna Allah, mereka jawab Tuhan lah, Allah lah. Cuma dia tidak sembah Tuhan serupa kita sembah. Lepas tu isunya Allah yang kita terima ni tidak serupa dengan hak dia faham. Maka sebab itulah di segi agama nak sebut gini macam orang Cina sebut insya-Allah lah kita pergi agama ustaz. Dia boleh sekat tu nak kata pilihan dia. Tapi nak guna dalam menterjemahkan Bible, itu cerita dia. Sebab Tuhan dalam Kristian ni tidak serupa Tuhan kita. Bapa dia tidak terjemah God tu sebagai Tuhan saja. Bapa dia perlu guna perkataan Allah. Itu soalan yang kita nak tanya. Kenapa di barat dia tidak guna Allah, dia guna God? Bapa kita tiba-tiba mari sini kita nak guna Allah, tidak guna Tuhan. Situ ya antara isu-isu yang kita kena bincang lah. Yang kena soal orang duk sebut gapo hak amal hak tu cerita lain. Ni di segi agama. Nak terjemah Bible, nak guna perkataan Allah. Situ satu persoalan. Bapa tu kita ada hak untuk tanya. Sebagai orang Islam kita ada hak untuk tanya. Bapa yang sungguh nak gunanya. Tu contohnya gitu. Sebab bagi pandangan saya, kalau kita lok benda ni, dia mengelirukan. Bila guna Allah, kalau orang yang tidak faham agama, dia tak tahu perbandingan agama. Bila dia baca Bible yang diterjemahkan, orang Kristian pun semua Allah juga suka kita. Jadi akhir tak ada beza. Sebab tu di Indonesia saya pernah tengok dulu, dia terjemah, dia sebut hari Christmas tu 25 Disember, dia sebut Maulud Nabi Isa. Dia terjemah dalam Bible dia. Dan dia tulis dalam Quran ni dalam surah khabar. Saya pernah baca. Dia panggil sambutan Maulud Nabi Isa. Apa tujuan dia guna istilah? Apa tidak kata sambutan Christmas? Kenapa dia guna Maulud? Sebab kita tengok secara negatifnya ada tujuan yang tidak baik. Nak mengelirukan. Nak mengelirukan orang dan boleh menyebabkan orang jadi tahu. Apalah ni lah.
Babi ni suruh haram, tak boleh nak jamu. Bunyi khinzir tu suruh apa boleh makan. Sebab sedap bunyi khinzir. Kalau babi ni, tak boleh tu, haram tu. Nak mutah dah bunyi. Jadi benda-benda gini boleh menimbulkan masalah. Sebab tu saya lebih suka guna babi, guna khinzir apanya. Moga kita tahu dah orang Melayu memang babi lah, khinzir. Nak lembut kat mana? Moga memang babi. Jadi itu benda. Jadi ni antara isu-isu yang kita kena tengok dalam bab ni. Bukan ni kita nak sekat langsung pun tak boleh juga, sebab memang kalau orang Arab betul tu memang dia guna Allah lah. Guna Allah, dia tak guna ni. Tapi dalam konteks kita, negara kita ni, kenapa perlu menggunakan perkataan tersebut sedangkan ada perkataan lain Tuhan itu lebih sesuai dengan God yang digunakan dalam agama dia. Sebab konsep tu tidak sama. Sebab tak ada setengah ulama berhujah nak pakai Allah boleh, tapi biarlah serupa dengan kita faham lah. Allah ni masuk Tuhan yang satu, bukan tiga macam Kristian percaya. Nak pakai lagu tu boleh. Tak ada macam-macam pandangan. Cuma kita ni jangan emosi lah bila mari bab ni, sebab kadang-kadang kita ni jadi naik angin, tak ada pasal-pasal. Tak ada pasal-pasal. Cuma saya sebut dalam konteks inilah cabaran antara cabaran besar yang akan kita hadapi dalam negara kita pada masa akan datang. Bukan kerana PN meretoh PN. Dia bila siapa jadi kajian pun, inilah isu antara terpaksa dihadapi. Kerana liberal dan sekular ni memang terancam gerakkan dia. Dia terancam. Cuma ada kadang-kadang dia ambil peluang bila kajian itu terlalu lembut dengan dia guna macam waktu PS meretoh. Dia ambil peluang masa tu. Dan benda tidak bawa siapa lain. Dia ambil peluang. Maka sebab itulah kita kecek politik, mungkin orang tak suka, tapi itulah perlunya kekuatan politik Islam. Kena ada kekuatan politik Islam. Kena ada kerajaan yang komited kepada cita-cita Islam. Itu penting kepada kita. Sebab tu bukan sebagai benda kita boleh akad dari kajian. Ni kita tak cara boleh PT 50 ya kita undi. Boleh susu netting kita undi. Gula 2 kilo kita undi. Kita tak mikir apa nak jadi kepada negara. Akhirnya yang kita hadapi. Sebab tu kerajaan ni mesti kerajaan yang komited kepada Islam. Dia nak buat Islam. Ada semangat lagu tu. Lambat banget cerita nombor 2. Tapi kalau kerajaan daripada awal lagi tak sih kepada Islam, tak cara kepada Islam, itu jadi hijau. Jadi hijau lah. Sebab tu penting politik. Kita ni ingat benda khotih. Politik ni benda main-main. Benda pergi siapa jadi kerajaan apa tu lah yang aku dia kata. Dia mikir dia. Dia tak mikir agama. Dia tak mikir masa depan. Ni masalah kita hari ni. Yang mula apa hari ni, tanah air kita ni lah sikap orang kita. Siapa jadi buat okey pun potong tak mari rumah aku. Nak mari mana muka tak ajak. Kalau ajaknya pergi. Melih kambing ke apa kan ajak pergi. Hamba ni kalau punya melih kambing, insya-Allah hamba pergi lalu. Tapi kita ni cara kita mikir tu tahu. Orang bukan Melayu, bukan Islam ni bersungguh nak dapatkan kuasa politik. Sebab dia tahu kuasa politik ni boleh membela nasib dia, mempertahankan hak dia, peluang ekonomi dia. Lah ni ekonomi dia pegang dah. Dia nak politik lah. Kita ekonomi duk dengan orang dah. Politik pula kita longgar, akhir habis. Akhir habis tak ada ke satu kita. Ekonomi duk dengan orang dah. Pada mula-mula merdeka sampai hari ni pun orang dah pegang ekonomi ni. Jadi orang yang pegang ekonomi lah ni nak pegang politik. Kita ni hak duk politik duk kita nak lepas. Bergomo situ, tak ada pasal-pasal. Ini kelemahan kita umat Islam. Kelemahan kita. Kita tidak memikir jauh ke hadapan orang berpolitik untuk mendapat kuasa. Kita orang Melayu, orang Islam, politik nak gula 2 kilo. Susu netting. Kalbok so. Tak boleh kalbok tak saya undi dah weh. Pasal aku minta kalbok tak boleh lih. Jadi itulah mentaliti kita. Sedangkan orang lain minta maaf mau sebut Cina. Mana ada dia undikan kaki gula? Sebab tak orang tak bagi gula ke Cina. Orang tak wis susu ke bawa Cina, pengundi Cina. Dia tak cara apa kata. Kita tu besar. Oh bagus dia ni weh. Mak mari gula rumah aku. Cina mana ada? Dia tak cara bagi gula. Dia fikir gapo dia nak akan berlaku pada bangsa dia, kepada masyarakat dia. Kau naik nak jadi kerajaan ni, boleh bela ke dok dia? Boleh jaga ke dok kepentingan dia? Bui gula tak bui gula tak cara. Tengok orang Cina tu. Bukan saya nak itu, tapi kita kena belajar. Cara dia mikir. Kita ni tak. Politik kita. Tu okey tu. Tu aja belanja air kat aku. Gula sekali pun tak wui.
Nak undi orang lain dah terik ni. Mudah tengok cara memikir tu mudah. Bukan kata nak suruh undi ambok. Okey, tapi itulah mentaliti kita. Bawah ni lah gitu. Kita politik kita tahu. Politik kita tahu. Tidak politik agama, kita orang Islam kena letak agama. Politik kita ni ialah untuk kepentingan Islam. Mana Islam nak duduk ni? Kalau aku undi hak ni jadi gano kepada Islam. Kalau kerajaan ni naik jadi gapo kepada agama aku. Situ patut jadi pertimbangan kita. Ni dok tanya aku boleh gapo ni kalau benar ni. Aku nak boleh gapo. Cina tak cara. Saing dengan Cina, mau kamu saing. Saing dengan Cina. Kita tahu cara dia memikir. Sebab kita tengok Cina kan, dia ngundi bijak. Kalau kerajaan ni jaga kepentingan dia pakai undi aja. Tapi kalau kerajaan ni lari saja, berat dia undi pempakai. Cara dia memikir tu. Nak oyak cara dia tu. Dia ada benda. Ada benda. Jadi situlah kita kena beri perhatian kepada benda ni. Kalau banyak-banyak kata ngepeng pula. Tapi itulah sebab orang buat kaji kelemahan kita bangsa Melayu. Sebab tu dalam sejarah bangsa Melayu lah paling mudah untuk dijajah. Bahasa Melayu paling mudah. Untuk dijajah sebab sikap kita mudah bahasa, mudah. Mudah. Kayak dulu cerita kayak orang kan minta maaf lah kata. Pergi apa ni timbel susu getah. Tokek pergi rokok segerit. Dia boleh rokok segerit tu kat begini atas kursi. Selok kain-kain tak apa dah. Ya orang timbel tu tak cukup dacing. Baik tokek tu aku pergi tak boleh rokok segerit selalu. Orang makan mata dacing. Bui rokok sepotong tak apa guna makan mata dacing banyak mana. Tu nak ayat cara kita. Cara kita, lemahnya kita. Bangsa Melayu, orang Islam dalam tanah air. Dan kalau kita tidak beringat, sebab kita ada sejarah depan kita. Nombor satu Singapura. Singapura ni sejarah yang paling jelas. Bagaimana asalnya bumi Melayu, bumi Islam, akhirnya tengoklah apa yang berlaku di Singapura. Dan benda tu tidak mustahil akan berlaku dalam negara kita kalau kita tahu mikir. Kalau kita tidak mikir jauh. Hak tu pengajaran besar tu. Temasik ni asal Temasik ni bumi Melayu, bumi Islam. Ada raja zaman dulu, Sultan Hussein, raja yang terakhir. Tapi gapo dia berlaku? Indonesia lah gitu juga. Dulu raja-raja saja, Sumatera tu raja saja tu. Di Riau, di gapo raja-raja Melayu. Tapi kerana kelemahan politik kita orang Melayu, akhir tak ada gapo satu. Dan jangan ingat benda tu tidak berlaku dalam negara kita. Dia boleh berlaku kalau kita mengulangi kesilapan yang lepas. Jangan ulang kesilapan tu. Ni masa yang untuk kita berfikir, terutama orang muda. Orang muda lah ni dia banyak duduk dengan isu, duduk dengan otak dia. Dia tak mikir jauh. Kita kadang-kadang bimbang dengan muda. Bukan kata nak kata ke dia, tapi bila kita baca tulisan dalam Facebook, kita tengok dalam WhatsApp group, kita bimbang dengan anak-anak muda kita masa depan. Dia pergi yang tak tahu gapo. Dia dihidup dengan isu. Dia tak tengok benda besar. Isu. Dia tidak tengok gapo nak berlaku. Gapo nak berlaku. Kita nak tengok gapo berlaku. Sebab bila kita silap, contoh hamba ambil masa sikit. Di Iraq ni dulu walaupun jahat Saddam Hussein, tak ada orang kata baik. Kalau tanya apa kata jahat. Memang jahat, Saddam siapa mati pun jahat. Tapi Israel tak boleh masuk. Amerika tak boleh masuk bumi dia. Orang takut. Tamadun Islam kesal sejarah kekal lagi. Molek lagi gapo. Tapi bila jatuh Saddam Hussein, gapo berlaku di Iraq? Tak ada gapo satu, hancur lebu. Tak ada gapo-gapo. Sedangkan dulu ni Iraq ni antara negara yang ditakuti oleh Israel. Jahat dia lagu mana, dia tak boleh muka ke Israel. Sebab tu Israel tak berani buat perangan. Masa Saddam Hussein ada. Masa Muammar Gaddafi ada. Israel tak berani. Sebab Muammar Gaddafi dia jelas dengan Israel ni. Tak boleh muka. Saddam Hussein tak boleh muka. Assad, Hafiz al-Assad di Syria. Lagu tu juga. Jahat, memang jahat komen ni. Tapi dia tak boleh muka ke Israel. Tapi bila jatuh habis ni, kita tengoklah ni. Tak ada apa satu. Hancur lebu dah. Asia Timur Tengah hancur lebu. Tak ada betting dah. Kalau Israel gerak di Syria pas Mekah pun tak ada orang nak lawan dalam. Siapa dia nak sekat dia? Kali dia buat tolong sekali ruk pergi Syria, rapat Mekah. Tak ada negara yang boleh tahan dia ni. Tak mampu dah.
Tu nak oyak. Kita betul nak jatuh saudara sejahat, betul lah. Tapi apa yang akan berlaku selepas tu? Hak tu kita kena mikir. Sebab itulah setengah ulama dia sebut tak boleh kita memberontak kepada kerajaan ni, walaupun jahat kerajaan ni, ada pandangan dalam kita. Jangan kita tukar sebab kalau kita tak tahu apa nak berlaku, kecuali kalau kita boleh angkat satu kerajaan yang lebih baik. Kerajaan yang lebih baik yang boleh membetulkan keadaan, tak apa. Tapi kalau bos kata nak tukar, lepas tu tak tahu nak jadi guano, maka kata ulama baiklah kita tak usah tukar. Jadi banyak benda lah kalau kita nak kecek panjang cerita. Tapi ni nak suruh kita ni apa ni, orang panggil prihatin dengan politik dan mikir biar jauh. Jangan mikir sekerak, ikut perasaan. Terutama anak-anak muda lah. Kita nak pesan pada orang muda ni, kita sayang sebab orang muda ni lah pemimpin pada masa akan datang. Tapi kalau duduk dengan tak tahu gapo, dengan semangat ya, baca setakat Facebook, baca setakat WhatsApp group, berat kita. Sebab barang itu bukan setakat dalam Facebook, bukan barang dalam WhatsApp, dia banyak lagi barang kita kena tahu. Kena faham pergolak ke perancangan musuh, implikasi daripada apa yang kita buat, semua tu kena ambil kira berlaku. Kena ambil kira berlaku. Sebab tu dalam fiqh dia ada kaedah dia panggil akhafud dararain. Pilih hak mana lebih kurang mudarat. Mudarat dua-dua, tapi hak mana hak kurang. Jahat dua-dua, tapi hak mana jahat tu kita boleh kawal, dengan jahat tak boleh kawal. Situ banyak kena pertimbangkan. Beruk ni sama-sama baik dua, tapi hak ni jetik lingo senyap. Hak tu kekoh tu jadi nak mana kita nak pergi. Kasarlah sikit banding yang apa. Tapi lagu tu kalau orang pegang beruk lagu tu. Kalau bahasa jenis tak dengar kata kekoh tu ni sama ada jual atau bedi. Orang tak pegang. Orang tak pegang. Orang pegang ni beke tapi dengar kata. Nampak tu tu buat senyap lalu. Beruk lagu tu boleh pegang. Jadi kena sidik juga tu. Jadi banding kasarlah banding. Tapi nak suruh kita faham, mudah nak faham lagu tu. Kapung kalau beke, kalau beruk tolus beke ke kekoh tu sama ada dia jual bedi. Dua tu. Orang tak pegang. Tu dia panggil akhafud dararain lah tu. Dalam istilah fiqh. Pilih hak mana hak ringan. Beruk dua-dua. Beruk dua-dua tu beruk berlaku. Gigi tajam tapi beruk mana hak boleh pergi dengan hak tak boleh pergi. Sebab kita ni tu beruk. Rakyat-rakyat ni tu beruk. Minta maaf lah. Kajian ni umpama macam beruk lah. Kasar lah. Tapi nak semua dah faham. Kita rakyat ni umpama tu beruk. Kita je pilih. Ngundi dia tak kali. Jadi fikir molek lah. Fikir molek. Kadang-kadang ada beruk comel tapi tak boleh ukahnya. Jadi jangan pilih hak comel saja. Kadang kita pilih hak comel tapi ukahnya tak boleh. Lepas naik cari kabur. Lepas naik nak suruh pilih muda tua, dia pergi pilih kabur. Kita jual ada beruk mula, ambil beruk baru ni cari kabur. 22 bulan cari kabur banyak dah. Orang lain cari kabur padam guna 10 tahun. Puas dah pula hanya cari kabur lah. Hak ni baru 22 bulan cari kabur dah. Jadi penat lah kerja. Padahal kata tu ya. Sama aku orang pula. Tapi itulah lebih kurang ada sebut rasul kita faham kalau hidup. Sebab cabaran besar. Amun nak ayat banyak tak boleh. Sebab pertama bukan tempat dia. Kata kita politik. Tapi kalau kita terlibat dalam politik, kita tahu, kita takut. Amun ayat tu ya, sebagai ahli politik kita takut masa depan. Bimbang. Cuma nak royak tak boleh. Barang-barang tu tak boleh nak royak. Royak gitu-gitu lesen. Agak-agak ada yang mau faham. Ada yang mau faham. Tapi inilah cabaran besar kita. 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita bukan kecek sehari dua ni. Dia dalam politik baca dia 10-20 tahun. Orang kena baca kita. Orang tak baca seminggu, 2 minggu. Lepas tu orang beli nombor ekor. Orang politik ni dia baca dia 10 tahun, 20 tahun. Gapo akan berlaku dalam masa 10 tahun? Apa yang akan berlaku selepas 20 tahun? Dan kadang-kadang sebab tu tindakan orang politik ni orang tak faham. Sebab dia tengok 20 tahun lagi. Dia tengok 10 tahun. Orang tak faham. Supaya kita dengan kita lah. Pihak kita suruh ngaji Quran. Pihak kita suruh mayat. Kita masa tu kat Allah backing ayah aku tak boleh hamba mayat pihak. Tapi muncul dia pihak yang kita lekat mayat. Tidak gitu Kita sedar tu bila kita jadi orang tua. Berapa mana 20 tahun. 30 tahun barulah muncul Allah. Muncullah ayah aku ni backing. Kalau ayah aku ni masa ni tak cara. Tak mayat back aku ni.
Baca Quran pun tak reti. Tapi kalau kena piak zaman kecil, kena marah pula lingo, kita reti baca Quran. Dan kita lekat semaya sampai hari ni. Tapi berapa puluh tahun. Masa tu kita tu kat begini tengok ayah gerai nak lawai tak berani. Tapi perasaan kita. Tapi bila kita jadi orang tua, lepas kita ngaji kita nampak. Ni semua kerana ayah aku mula. Kerana orang tua didik aku lagu ni. Walaupun aku tak suka masa tu. Jadi lagu tu lah. Bacaannya kena lagu tu. Supaya insya-Allah kita ni selamat. Itu lebih kurang wallahu alam. Betul ya cerita pun habis. Akhirnya tu saya kata musawamatan inda rabbika wa ma hiya minaz zalimina bi ba'id. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka dan dia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi yakni negeri yang telah dibinasakan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana duduk di sebenarnya tanah Harak juga. Kan dulu tu dia masuk dalam Syam. Jordan, Syria ke apa ni dulu dia panggil Syam. Termasuklah Iraq. Syam ni luas. Kalau tengok dalam peta zaman dulu, hampir seluruh tanah Harak ni dia panggil Syam. Mekah ke apa pun dia panggil Hijaz. Dia panggil Hijaz. Hijaz di atas ni, bawah tu Syam lah. Lepas tu pecah tubik Jordan, tubik Kuwait, tubik apa tu hasil pada negara Syam. Bumi Syam. Bumi Syam ni bumi yang besar. Zaman dulu asal di bawah jajahan Parsi, mari Rom, lepas tu zaman Islam ni duduk bawah Parsi. Bawah Parsi. Masa zaman Sayyidina Umar itulah Syam ni ditakluki. Ditakluki dalam masa tu Belawai dengan Parsi pada waktu tu. Paling mau Parsi yang terkenal Rustum. Rustum tu paling mau dia terkenal pada waktu tu. Jadi itulah tu yang cerita kepada kita. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat insya-Allah dalam kuliah akan datang. Kita sambung dengan kisah Nabi Syuaib. Wa ila madyana akhahum Syuaibah ayat 84 insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' ikfina syarral amrad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' ikshif 'annal balaa wal waba. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' anzil 'alaina ar-rahmata wad-dawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balaa wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.